Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama lagi dalam session sembang santai kita. Okay. So, I believe that setiap sebaik-baik manusia adalah mereka yang boleh beri manfaat. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang boleh orang kata memberi banyak orang manfaat kepada orang lain. So therefore saya yakin setiap saat yang saya berkongsi, tak kira siapa pun, insya-Allah ianya boleh digunakan untuk kerjaya anda dalam hidup anda dan juga dalam perjalanan hidup kita. Kerana ilmu yang baik itu adalah ilmu yang boleh kita gunakan setiap masa. Dan macam mana saya selalu kongsi bersama, ilmu yang anda kena pelajari adalah berkaitan dengan psikologi penting, komunikasi penting dan juga tentang leadership. Kerana apa? Saya yakin untuk kita menghadapi hari-hari kita dalam pekerjaan kita, especially dalam situasi sekarang ni, dalam situasi yang agak mencabar, so kita kena bersedia untuk meningkatkan nilai diri kita. Kita kena bersedia untuk meningkatkan value kita. Dan kita kena bersedia untuk meningkatkan skill dan juga knowledge kita. Kerana apa? Kalau kita gagal untuk meningkatkan value kita, kita akan ketinggalan nanti. Kita akan ketinggalan dalam orang kata competitiveness of the task and job. Kerana apa? Dunia sekarang ni adalah dunia majikan. Dunia sekarang ni adalah dunia orang kata yang pro kepada keinginan majikan. So therefore kita kena bersedia. Kita kena bersiap untuk sentiasa boleh menambah nilai kepada organisasi, sentiasa boleh menambah nilai kepada pekerja dan juga majikan. Tapi bukan bermakna kita ikut cakap majikan. Itu kena faham juga. Kita masih menjalankan tugas hakiki kita. Kita masih menjalankan tugas yang sewajarnya kita lakukan. Dan kita sentiasa menjalankan tugas yang memang yang dipertanggungjawabkan pada kita. Apa dia? Untuk memastikan setiap orang yang bekerja, untuk memastikan setiap orang yang orang kata berada di tempat kerja, tak kira lah dia kontraktor ke, visitor ke ataupun siapa saja, untuk mereka sedar bahawa pentingnya untuk menjaga keselamatan diri. Ingat yang saya selalu pesan, it's not our job to make them safe, ataupun it's not our job to save them, but it is our job, our task to influence them to make them save themselves. Okay, betul? Kenapa? Yang kita nak mereka yang ambil tindakan untuk menyelamatkan diri mereka. Ingat, tugas kita adalah untuk memastikan mereka yang mengambil tanggungjawab itu. Ianya agak mencabar, memang mencabar. That's why kenapa saya selalu berkongsi untuk kita sentiasa upgrade ilmu kita. Penting. Kerana apa? Yang akan menaikkan taraf diri kita adalah ilmu kita. Yang akan menaik tarafkan nilai kita adalah ilmu yang kita ada dan juga bagaimana cara kita menghadapi keadaan yang sukar. Okey? Dan alhamdulillah pada hari ini kita ada online training bersama dengan hampir 15 orang, 16 orang untuk kita pelajari apa dia dan bagaimana melakukan integrated management system. Berkaitan dengan ISO 45 dengan 14000. Masih ada lagi organisasi yang menyalah anggap, menyatakan daripada OSHAS dengan 45000 ni touch-up aja. Daripada OSHAS ke 40000 ni cuma orang kata cuma upgrading saja. Tolong betulkan persepsi ni. Siapa-siapa organisasi yang ada OSHAS dan ke ISO 45, kita bukan panggil dia upgrading, tuan-tuan. Kita panggil dia migration. Apa dah? Tulis kat itu. Apa dah? Migration. So betulkan persepsi majikan, persepsi pekerja. Dan ada juga saya minta maaf setengah-setengah persepsi konsultan dengan trainer juga. Okay? Kenapa? Ada majikan yang dapat maklumat bahawa OSHAS ke 45 touch-up je. Aku touch-up muka kau ni baru tahu. Okay? Ada banyak perbezaan yang jelas antara OSHAS dengan 45.
Dan kepada semua OYK, tak kira lah anda triple CAS ke, SHO ke, safety coordinator ke, faham saya? Siapa-siapa yang terlibat dalam safety, OHD ke, faham saya? Kata Encik Fakrul, saya scaffolder ke, boleh ke? Boleh. Walaupun anda scaffolder ke, anda pengapit ke, whatever it is yang fall under OYK, tolong pelajari ISO 45000. Dan bila anda dah belajar 45000 tu, go deeper. Dalam 45000 ada keperluan tentang leadership. Dalam 45000 ada keperluan tentang communication. Dalam ISO 45000 ada keperluan untuk membentuk culture dalam organisation. So, apa yang saya kongsikan adalah bagaimana anda boleh bantu organisation anda untuk develop culture. So, that's why bila saya sampaikan sesuatu, mereka rasa macam, kenapa ada trainer yang bagi tahu lain? Kenapa ada konsultan yang bagi tahu lain? So, saya bagi tahu dia orang, ada perkara yang betul, ada yang perkara yang belum betul lagi. So, betulkan persepsi tu. Ada banyak juga majikan yang telah disalah beri information yang akhirnya menyebabkan SHO tak ada bajet untuk buat upgrading. Tak ada bajet untuk buat improvement on safety. Bajet safety kena potong ataupun ditarik balik pun ada. Bajet safety kadang-kadang dia kata, oh ni nak touch-up. Ya touch-up je lah. Apa nak perlu training awareness lagi, upgrade external auditor lagi, upgrade the document lagi. So, kita kena faham sebagai practitioner dan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam safety, kita kena pandai menasihati majikan. That's why dalam session yang lepas saya dah berkongsi apa perkara-perkara yang kita perbetulkan dengan majikan. Apa perkara-perkara yang kita kena beritahu, bos, salah tu bos. Faham saya? And kita dalam position untuk beritahu benda itu betul atau salah kerana kita adalah penasihat ataupun tuan penasihat kepada majikan. So therefore, bila saya train mereka menjadi auditor pada hari ini, mereka start to realize, start menghargai. Oh, rupanya tugas auditor ni mulia juga rupanya. Tugas auditor ni sebenarnya boleh menambah nilai kepada organisation. Bukan susahkan orang saja, bukan orang kata menyebabkan organisation menyusahkan, menyambanyakkan dokumentasi dan sebagainya. That's why kita kena faham bahawa tugas juga sebagai internal auditor juga penting. Tapi yang paling penting adalah menyadarkan mereka bahawa bila mereka nak buat audit, kena buat dengan betul. Cara teknik soalan yang betul. Teknik engagement dengan auditi dengan betul. Buat document review dengan betul. Bila ada non-conformance, menulis NCR dengan tepat dan profesional. So, perkara-perkara itu penting tuan-tuan. That's why saya selalu pesan dan saya tak akan berhenti untuk pesan, buat perkara yang betul. Tulis kat situ, tulis kat bawah tu. Buat perkara yang betul. Because perkara yang betul akan memberi manfaat pada orang lain. Perkara yang betul akan memberi manfaat pada diri anda dan memperbaiki diri anda. Perkara yang betul, akan menyebabkan anda boleh pelajari benda yang betul. Tapi kalau kita asyik buat magic, kita asyik buat kerja lebih kurang, dan kadang-kadang tengok majikan pun tak buat apa-apa kerana apa? Once dia dah ambil you, dia dah percaya dekat kita. Tapi kita gagal dan juga kita tak menjalankan tugas kita dengan betul. So, we have to understand that particular situation. Okay? Clear? So, that's why, buat kerja dengan betul, komunikasikan dengan betul, sampaikan dengan betul, supaya safety ini dimartabatkan dengan lebih baik lagi. Okay? So, that's why, kita kena faham, dalam organisation, memang kita adalah orang yang kompeten. Tapi itu tak bermakna kita yang akan ditunggang oleh semua department. Itu tidak bermakna semua safety kita yang kena buat. Betul? Fire extinguisher nak renew pun kau kena buat. First aid box kosong pun kau kena buat. Anjing masuk dalam company pun kau kena jaga. Betul? Okay. So, we have to understand the boundary of our job and our task. Kerana apa? Kalau kita tidak buat apa yang kita patut buat, orang lain akan taichi pada kita apa yang patutnya dia buat, bagi pada kita untuk buat. Okey? Tapi kita kena pandai dan bijak untuk berkomunikasi. Okey, so siapa yang ada kat sini, bagi tahu salam, assalamualaikum, selamat malam, okey, supaya kenalkan, bagi tahu siapa ni supaya kita tahu anda bersama-sama kita, dan jangan lupa tolong
Daripada tolong bayar yuran dengan share. Share pada 5 grup yang ada. Share kalau boleh pada banyak grup yang ada. Supaya always remember, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat. Sebaik-baik manusia orang yang boleh meningkatkan nilai diri dan meningkatkan nilai diri orang lain. Always remember that. Kerana apa? Saya ada juga dimaklumkan, ada juga setengah-setengah safety practitioner yang rasa sudah selesa dah. Rasa aku dah ada kerja dah, pergi balik kerja okey apa, kan? Cukup lah, kan? Dan bos suruh kita buat lah. Kalau tak, kita buat lah apa yang patut. Betul? Boring-boring pergilah balai bomba ke, pergilah, kan? Orang kata JKKP ke. Always remember, we are representation of our profession. Kalau anda tidak buat dengan betul, anda memalukan profession kita bersama. Okay? On that part. Okay, good. Siapa yang ada kat sini, bagi salam. Bagi assalamualaikum. Okay, good. Boleh kita tengok siapa yang ada. Pertama sekali, hai Brian. Apa khabar Brian? Selamat malam. Jacqueline. Apa khabar Jacqueline? Sihat? Okay. Walter. Salam sejahtera Walter. Sihat ya? Okay, good. Kita ada Iskandar. Waalaikumsalam Iskandar. Amirul. Apa khabar Amirul? Sihat? Alhamdulillah. Excellent. Excellent. Okay, good. So, kita ada Rosli. Encik Rosli kita apa khabar? Hai Bini. Apa khabar orang Sabah? Sihat Okay, good. Kita ada juga Said. Apa khabar Said? Sihat? Okay, Surashan. Salam. Apa khabar Syarisan? Sihat? Rashwan. Apa khabar Rashwan? Sihat Okay, dah dapat slogan safety baru? Dah dapat dah? Okay, so this year buat slogan safety. Okay, bagus. Do a right thing. Correct. Buat perkara yang betul. Betul sangat tuan. Umban. Semua umban atas safety. Kerana apa? Kerana kebanyakan majikan, dia ingat safety ni tak ada kerja. Dia ingat safety ni semua tempat longgok, semua kerja. Ada yang setengah-setengah tu ngadu dekat saya, security pun dia kena buat juga. Welfare pun kena buat juga. Jaga asrama, pekerja pun kau kena buat juga. Jaga quarters pun, untuk pekerja asing pun kau kena jaga juga. Because why? Isu dia adalah kerana mereka tak nampak apa kerja safety. Mereka tak nampak apa yang safety patut buat. Dan dia tak nampak kesibukan safety. Okay, tulis dekat bawah tu. Okay, tulis kat bawah tu. Biar saya kongsi salah satu cara untuk orang nampak safety ni buat kerja adalah buat mereka sibuk. Apa dah? Bagaimana nak pastikan orang boleh nampak safety buat kerja? Dengan cara you menyibukkan mereka. Kalau kau buat dia tak sibuk, bermaksud, dia orang tak nampak kesibukan kita. Kita kena faham tuan-tuan. Dalam safety ni, macam mana nak nampakkan orang tu nampak safety ni bila dia nampak dan kita buat sesuatu yang nampak menyibukkan mereka. Sibukkan mereka dengan apa? Sibukkan mereka dengan program. Safety program. Sibukkan mereka dengan apa? Sibukkan mereka dengan awareness. Sibukkan mereka dengan apa? Dengan inspection. Dengan walkabout. Sibukkan mereka apa? Sibukkan mereka dengan area-area yang perlu penambahbaikan. Sibukkan dengan apa? Sibuk dengan non-conformity reporting. Okay? So, always remember that. Safety kena nampak. Safety kena dirasai oleh semua orang. Dan kita kena faham juga, sekiranya mereka tak rasa apa yang kita buat, mereka tak nampak dan mereka tidak rasa tertekan dengan apa yang kita buat, akhirnya mereka ingat safety tak ada kerja. Betul? Bila tak ada kerja, bos pun nampak kita tak ada kerja dan dia akan bagi macam-macam kerja kat kita. Kerana apa? Ada setengah-setengah safety, rasa dia dah selesa dah. Rasa dia pun dah bagi alasan dah. Oh, bos tak nak apa-apa. Ni tak boleh lah, ni tak boleh lah, ni tak boleh lah. Kerana apa? You yang block that part you punya mental. Always remember that. Dalam safety, sky is the limit. You yang limitkan pemikiran you. You yang limitkan program-program ataupun apa juga perlu dilakukan dalam safety. That's why dalam safety kena ada ilmu tentang bagaimana dan macam mana nak lakukan lebih baik. Dalam safety kena ada networking untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini. Dan we always remember to do much more better dengan ada lebih ilmu pengetahuan. Kerana apa? Kalau kita tak tingkatkan diri kita, safety dekat tempat kita pun tak akan meningkat. Okay? Good. So malam ni kita nak touch satu lagi rahsia. Bagaimana kita fahami kenapa orang tak ikut cakap kita. Kenapa orang tak buat apa yang kita suruh buat dalam safety? Kenapa orang tak follow SOP kita? Kenapa orang tak nak ikut
SOP dalam safety. Siapa nak kat itu bagi tahu, saya nak. Saya share lagi. Yang ketiga. Kita dah cover yang 2 perkara. Dan kita akan cover yang ketiga. Why people don't do what being told, ataupun kenapa orang tak ikut apa yang kita sampaikan dan apa yang kita katakan dan apa yang maybe safety suruh. Ini adalah sebahagian daripada ilmu psikologi. Siapa nak bagi tahu nak. Siapa nak bagi tahu nak. So that's why saya akan share yang ketiga. Bagaimana yang ketiga? Okay? Okay, good. Boleh? Okay, good. Sebelum tu, siapa yang belum share, tolong share sikit dekat kawan-kawan. Tolong love. Kurang sangat love dengan like ni. Kedekut betul malam ni. Okay? Bagus. Ada yang tanya saya, Cik Fakrul, apa program safety yang nak dibuat? Okay, good. Bulan 4 ni, insyaAllah. Bulan 4, bulan puasa. So, kita akan buat satu program yang signifikan, yang menjadi one of kita punya flagship. Dipanggil Zero Cost OSH Program. Apa dah? Zero Cost OSH Program. Di mana dalam training bulan 4 ni anda akan pelajari lebih daripada 100 program yang anda boleh buat. Macam-macam program yang boleh buat. Dalam safety ni banyak. Cuma kita tak nak belajar je. Faham? So, insyaAllah doakan kesihatan saya. Bulan 4 ni kita akan pelajari salah satu program yang best. Dipanggil Zero Cost OSH Program. Dan anda akan pelajari lebih daripada 100 program safety. Okay. Tapi sebelum kita buat program safety tu, kita nak kena strongkan dulu kita punya skill on communication. Sebelum kita buat program safety pun, kita kena strongkan kita punya leadership skill. Dan bila kita nak buat safety program pun, kita kena kuatkan pemahaman kita dari segi psikologi. Supaya bila berlaku benda-benda yang negatif, kita boleh menjawab. Kita boleh smartly answer on that part. Bukannya menadah, tak reti nak menjawab, akhirnya semua dilonggok dekat safety. That's why saya tak salahkan department lain kalau dia longgokkan pada you. Saya tak salahkan HOD yang lain kerana dia longgokkan pada safety department. Kerana kita sendiri yang perlu menjelaskan kenapa. On that part. Okay? Siapa yang nak, beritahu nak. Okay, bagus. Nak? Okay, good. So, yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Kenapa manusia tidak buat apa yang hendak dilakukan? Kenapa manusia bebal sangat? Orang kata nak ikut apa yang kita suruh dalam safety ni. Kerana apa? Antara dugaan yang paling besar dalam safety adalah dugaan berkaitan dengan manusia. That's why the peak end of safety, kita nak develop culture. Kita nak apa? Develop culture. Dan orang pernah tanya saya, Encik Fakrul, nak develop culture macam mana? Senang aja. Kan? Kau tampal dekat dinding, think safety first. Dan jadi culture lah. Boleh? Tampal dekat dinding, letak kat signboard, letak kat notice board, letak ke maklumat safety dan jadi culture. Boleh? No. Culture required effort. Culture required consistency. Culture required knowledge. Maksudnya untuk develop a culture. Dia bukan setakat naik notice board, tulis kat signboard, tulis dekat banner, banting, slogan, lepas tu jadi culture. Kau doa je lah. Okay? So, banyak perkara yang kita kena lakukan. So, that's why saya selalu berkongsi supaya anda pastikan bahawa kita boleh develop culture of safety dalam organisation. Kita bukan jadi orang yang memberi alasan. Okay, good. So, yang ketiga. Apa sebab orang tak follow apa yang kita cakap? Apa sebab orang tak ikut apa yang kita cakap? Okay. Yang ketiga adalah disebabkan oleh they don't want to do. They don't want to do. Ataupun dipanggil ignorance. Tulis kat bawah tu. Tulis kat bawah tu. Supaya orang lain boleh berkongsi. Orang lain boleh baca nanti. So, isu yang ketiga adalah bila kita buat safety, ada people yang don't want to do. Bila orang tak nak buat, umpama kambing kita suruh mandi. Umpama kambing, kita suruh dia buat, orang kata terjun dalam parit, atau main dengan air. Dia akan ada rejection. They don't want to do. So, what is the issue of this? Bila orang tak nak buat. Typically, bila orang tak nak buat ni, tuan-tuan dan puan, dia adalah isu motivation and empowerment. Tulis kat situ. Apa dia? Isu motivation and empowerment. So, therefore, sebagai seorang safety, kita kena tahu bagaimana nak empower people. Kita kena tahu apa perkara-perkara yang empower people.
kita kena tahu teknik bagaimana nak motivate people. So that's why in here, saya selalu beritahu dan saya share juga apa teknik-teknik yang boleh menyebabkan orang drive themselves to do things. Antaranya apa dia? Give what people want, they will give you what they want. Apa dia tulis kat bawah tu? Tulis. Give what people want, they will give us what you want. So that's why the technique of give first. Give ni tak semestinya duit. Give ni tak semestinya financial. Kadang-kadang manusia lebih dahagakan pujian. Manusia lebih dahagakan kata-kata yang bagus. Manusia lebih dahagakan kasih sayang dan juga maybe dorongan. So therefore, dalam safety, kita kena jadikan ia nampak bahawa we always empower people to do good things. Nampakkan mereka apa yang the worst scenario, what is the best scenario that they can give. So share with them how the power of love is part and parcel of things that empower them. Show them juga what is their big why. Kenapa mereka patut buat apa yang mereka patut buat. Okay? Dan juga cari apa yang memotivasikan manusia untuk kita bangun setiap hari, untuk kita bangkit setiap hari, drive berkilo-kilometer, bekerja dan kadang-kadang kena stay back sampai malam. So that's why kita kena tahu apa yang memotivasikan manusia. Kerana apa? Kadang-kadang orang ignore kerana mereka tak nampak motivasi dia. Mereka tak dapat motivation tu. So therefore, sebagai safety practitioner, kita juga kena belajar jadi motivator yang bagus. Dengan apa? Dengan kata-kata yang bagus. Good job. Well done. You are excellent. Faham saya? So all that part akan empower other people. Okay? So that's why sebagai safety practitioner, we are not only condemning people. We are not feel reserved in ourselves. It's not for us to set back. It's time for us untuk jadi berani. It's time for us untuk bangkit. It's time for us untuk empower and motivate our people. Terutamanya our safety committee. Tetapi untuk kita motivate and empower, kita kena belajar komunikasi. Kita kena belajar psikologi. Kerana apa? Manusia adalah makhluk yang dikawal oleh psikologi. Betul? So therefore, siapa-siapa belum lagi join kita punya IOP, masih ada kekosongan lagi hujung bulan ni, kita ada Intensive OSH Professional, di mana saya akan share nanti bagaimana nak jadi leader yang bagus. Apa ciri-ciri leader yang bagus. Bagaimana nak komunikasi dengan impact. Dan juga bagaimana nak memahami psikologi manusia supaya apa yang kita buat memberi impact pada pekerja dan majikan. Okay? So insyaAllah, malam besok kita akan cover lagi yang keempat. Kenapa orang tak ikut cakap kita? Kenapa dan bagaimana cara kita untuk empower other people to do and support safety. That's why jangan blame orang lain dulu. Saya tak katakan safety salah, no. Tapi saya menyatakan safety perlu diisi dengan maklumat dan ilmu baru. Safety perlu di-upgrade dengan ilmu dan teknik yang baru. Dan safety kena berani dan bangkit untuk mengatakan yes or no on the correct situation. Okay? Boleh? So good? So always remember that. Take care of yourself. Take care also influence others to take care of themselves. And always remember, stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? So kita jumpa lagi malam esok. Semoga bermanfaat. Always remember, communicate with impact to all. Okay? Okay, bye. Okay, bye.